Okey, kita nak kembali bersama dengan topik hari ini yang membabitkan situasi ketika banjir apabila didatangi oleh haiwan-haiwan atau binatang tidak diingini, terutamanya yang berbahaya dan berbisa ini. Kalau boleh kita bawakan kembali artikel yang dimuatkan dalam harian Metro berkaitan dengan ular sawa yang panjangnya 7 meter ni, bagaimana dikendalikan situasi ini. Okey, sampai trauma katanya. Ini cerita dari Cukai. Okey, untuk mengulas lebih lanjut tentang situasi ini dan barangkali situasi lain membaikkan haiwan berbisa ketika musim tengkujuh dan juga musim banjir ini, saya bersama dengan penolong Pesuruhjaya Bomba Tuan M. Murugia. Beliau ialah Ketua Cawangan Pengurusan Operasi Kebombaan Jabatan Bomba dan Pelat Malaysia. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik. 31 tahun. Saya bagus alhamdulillah. 31 tahun dalam perkhidmatan. Yes. Cukup berpengalaman. Okey Tuan, tiap-tiap tahun kita akan dengarlah kisah haiwan berbisa ni datang ke rumah di musim banjir kan. Jadi setakat ini pada pandangan Tuan lah, sejauh mana pemahaman rakyat Malaysia dalam mengendalikan situasi begini? Okey, terima kasih terlebih dahulu kerana jemputan ini. Memang kalau tengok dari segi kesedaran rakyat amat baik. Baik mereka daripada banyak kejadian-kejadian yang berlaku dan juga satu adalah kesedaran dari aspek bagaimana nak menghubungi bomba itu sendiri. Itu agensi kecemasan. Itu adalah satu jenis juga kesedaran. Keduanya dari segi kesedaran pentingnya haiwan ini dari segi ekosistem kita. Kerana haiwan ini pun memainkan satu peranan penting dalam ekosistem. So benda-benda ini memberi satu satu pendidikan kepada mereka, satu pengetahuan yang membolehkan mereka menghargai sebenarnya haiwan berbisa ini kita kena hargai juga kerana dia penting dalam ekosistem kita. Betul. Bukan saja kita nak bunuh dia tapi dia membantu kita juga menjaga ekosistem. So itu kesedaran itu memang sekarang dah ada dalam dari rakyat Malaysia ni. Jadi cuma sekali kita akan dengar insiden atau situasi tuan rumah tu dikatakan terpaksa membunuh haiwan itu kerana dilihat mengancam. Bagaimana, adakah kita boleh tahu kewujudan haiwan itu mengancam kita ataupun tidak? Adakah ini satu pengetahuan yang hanya ahli saja yang tahu ataupun kita boleh belajar tentang perkara ini? Benda ini sebenarnya macam kami sendiri memang diadakan kami ada SOP-nya, kami ada ada kursus-kursus yang kami hadirkan sebagainya. Bagi orang awam ni kebiasaannya mereka tidak ada semua ni. Segelintiran yang ada benda ni. Dan ini menyebabkan kalau boleh seboleh-bolehnya kalau situasi yang begini, situasi yang haiwan berbisa dan sebagainya, kalau boleh elakkan. Minta bantuan. Yang terbaiknya minta bantuan. Maksudnya elakkan daripada membunuh dan sebagainya. Kerana apabila kita mencederakan dia ataupun kita memukulnya sebagainya, dia akan menjadi lebih agresif. Dan kita sendiri kalau kita tidak tahu apa nak buat pada ketika itu, memang nampak senang nak bunuh. Macam di rumah saya masa di kampung, mak saya yang membunuh ular-ular ni zaman dahulu. Betul tak? Sekarang ni maksudnya kerana ada ilmu kesedaran dan sebagainya, mereka panggil bomba dan sebagainya. So situasi membunuh itu sebenarnya akan menyebabkan dia lebih agresif dan boleh menyebabkan dia bertindak balas sebenarnya. Kalau dia tak mati terus lah kan? Yes, betul. Itulah dia. Okey, nak memahami tentang fungsi haiwan-haiwan berbisa ini sama seperti haiwan lain dalam ekosistem kita tu satu ilmu yang kita harus pelajari lah dan seperti tuan kata kesedaran tu dah ada. Cuma sekarang ni bila kita bercakap tentang situasi yang tegang ni sampai kata tuan rumah ni pun dah trauma ni kerana terpaksa membunuh ni, dalam tempoh menunggu itu apa yang patutnya dilakukan menunggu anggota bomba datang supaya contoh? Sepatutnya katakan tidak telah menghubungi pihak berkaitan pihak katakan bomba atau agensi bantuan sebagainya, yang perlu dilaksanakan adalah kalau boleh tutup bilik ke ataupun pintu tingkap dan sebagainya tutup. Lepas tu keluar beredar dari kawasan itu. Tunggu sampai agensi kecemasan sampai. Jauhkan dari kawasan itulah. Baik. Exactly. Itu yang kita kena buat sebenarnya. Daripada kita dan bantuan pasti akan tiba kerana kita tahu ini adalah satu keadaan kecemasan dan agensi kecemasan akan datang untuk membantu. Ada yang berpendapat biarkan bantu dia akan beralih, tapi ada yang tidak bersetuju, kata kalau dia pergi dia akan datang balik. Jadi dia ada pro and con-nya. Betul tak sebenarnya? Kalau boleh memang orang kata kalau katakan buka pintu dan sebagainya biar dia beredar dan sebagainya, itu mungkin akan berlaku. Tapi pada kebiasaannya tidak.
Kerana tujuan dia datang ke ini, kalau kita tengok tujuan, katakan sekarang musim banjir, habitatnya telah diganggu kerana tenggelam dan sebagainya. Dan haiwan-haiwan berbisa ni dia bersembunyi untuk apa? Dia untuk makan, mencari makan. Sebab dia tak bawa sarang, sebenarnya dia bersembunyi. Bila dia buat bersembunyi itu, bila makanan tu dah habis, dia akan beredar. Begitu juga di rumah kita. Rumah kita kalau ada tikus, kalau ada katakan ada katak dan sebagainya, kerana musim tengkujuh ni sebenarnya semua ada. Dia tahu ada makanan di situ. Dia akan duduk di tempat itu. Tapi kalau makanan tu dah habis maka dia akan beredar lah. Contoh. Okey. Maknanya rumah kita ni macam pusat penempatan sementara lah ya. Memanglah. Sebab rumah mereka. Kerana satu lagi adalah bila banjir ni, dia memang kalau tengok sifat semula jadinya, dia perlukan tempat yang kering dan juga lembap. Betul. So bila benda-benda ni tak ada, katakan dah banjir tu, dia mesti cari tempat yang selesa untuk dia tinggal. Itulah tempat selesa, dan situ ada makan. Tentunya, maka dia duduklah sementara. Dia dalam kata lain kan, misalnya kata kita tinggal di kawasan-kawasan yang cenderung untuk didatangi oleh haiwan ini, seolah kita kena bersedia dengan kehadiran haiwan-haiwan ini. Tapi betul sedia, tapi kita pun kena ambil langkah-langkah pencegahan. Ya, okey. Bila tuan sebut langkah pencegahan itu, saya tahu tu. Sebab sebelum ni di kampung lah kita selalu dengar orang kata letak belerang lah, letak kabaik dah. Sejauh mana berkesannya penggunaan kabaik dan juga belerang ini, tuan? Memang itu dari dulu lah. Ketika ada garam lah, belerang lah. This is part of kita katakan chemical treatment contohnya. Dia put chemical sebenarnya. Sebenarnya dia memang ada membantu jugalah, tidak bukan kata tidak membantu, tapi yang terbaiknya kalau tempat-tempat begini, katakan rumah kita masa katakan musim banjir ni, so apa yang menjadi di rumah, katakan air akan naik mendadak, dan kita akan melonggokkan kita pakaian-pakaian semua tu. Okey. Kerana tempat-tempat sebenarnya, tempat-tempat yang kita longgok sebenarnya akan menjadi satu sarang yang mudah untuk mereka tinggal. Satu lagi, belukar-belukar yang ada di keliling tempat di rumah-rumah kita ni, seboleh-bolehnya bersihkan. Belukar dan juga sampah sarap dan sebagainya. Ini semua tempat-tempat dia nak bersembunyi. Dan tempat itu biasanya kering dan juga lembap. Baik. Saya tertarik bila tuan sebutkan inilah, bila banjir air naik itu kita longgokkan pakaian dan sebagainya satu tempat kan. Tujuannya nak mengumpulkan, tapi itu juga berpotensi menjadi sarang haiwan berbisa. Dan juga itu juga menyukarkan kami. Kalau nak pergi membantu, nak menjalankan satu operasi, yang tu juga menjadi satu penghalang. Kami nak cari, kerana susah nak cari. Betul. Ke mana dia sorok dan sebagainya. Itu merupakan salah satu cabaran lah. Baik, soalan terakhir saya pada tuan. Okey, apabila haiwan-haiwan ini dah diselamatkan daripada rumah, apa yang dilakukan ke atas haiwan ini oleh pihak bomba? Okey, kami buat pelbagai cara. Satu, kami serahkan kepada perkhidmatan. Okey, satu kaedah yang kami buat. Keduanya, kami akan lepaskan di tempat yang selamat. Ini dua kaedah yang selalu kami buat. Dan kami tidak akan bunuh. Kerana saya ada kata tadi, ini adalah segi ekosistem sendiri. Membantu ekosistem. Kita perlukan haiwan-haiwan ini. Bagaimana diputuskan tempat yang nak dilepaskan itu adalah tempat yang selamat? Okey, satu ialah tidak ada kependudukan. Baik, okey. Kawasan yang hutan dan sebagainya. Satu lagi, kita akan dapatkan hemat nasihat dari perkhidmatan tentang tempat-tempat dan sebagainya. Okey, baik. Satu pesanan yang sangat penting tentang bagaimana kita mengendalikan situasi ini. Seboleh-bolehnya, walaupun kita takut, kita beredar daripada tempat itu dan panggil dapatkan bantuan daripada pihak yang boleh memberikan bantuan, dan jangan bunuh lah, sebelum jangan bunuh. Sebab ini makhluk Tuhan juga yang ada fungsinya dalam ekosistem kita. Tuan Murugia, terima kasih banyak-banyak. Yang ringkas tapi padat dan pastinya memberikan manfaat kepada mereka yang terkesan dengan banjir sekarang ini. Terima kasih sudi bersama kami. Apabila kita jemput lagi boleh ya? Boleh. Okey, baik. Perdana Pusat Bomba Tuan M Murugia, Ketua Cawangan Pengurusan Operasi Kebombaan Jabatan Bomba dan Penelat Malaysia bersama dengan kita. Kita nak berehat seketika.